Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Saya doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah, Allahu ya bari ya basit, permudahkan sehabis mudah insyaAllah. Okey, ada siapa yang bersama dengan Soleha pada petang ini? Okey, boleh tolong share dan kongsikan Soleha punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Juli Masyita. Hai Reha. Okey, alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah hutang wajib dibayar. Hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah, tajuk yang ke-84. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, hai, waalaikumsalam Kak Bayah, Kak Mariam, Kak Na. Siapa lagi tu? Fit, ada B, Ida, Umi Afan, Salisha, Umaira. Okey, alhamdulillah yang bersama-sama dengan Soleha pada petang ini. Alhamdulillah. So, tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan hutang. Dalam buku FTR pun inilah tajuk yang first penulis Puan Nora Yusof letakkan di dalam buku FTR, di mana nak memberitahu kepada semua manusia dekat luar sana bahawa hutang ni adalah sangat-sangat berat dan sangat perlu kita ambil perhatian. Dalam formula zero, formula sifar dalam buku FTR, alhamdulillah ada dia diberitahu dan ditunjukkan bagaimana cara untuk kita lunas hutang supaya hutang ni tak menjadi bebanan kita di hari akhirat kelak. Kerana amalan kita, orang yang berhutang, yang ada pinjam-pinjam duit ke, barang ke, whatsoever, dia meminjam dan dia berhutang dengan seseorang, tak kiralah hutang dengan Allah ke, hutang dengan manusia ke, hutang dengan sesiapa sahaja, wajib hendaklah dia lunaskan hutang tersebut sebelum dia meninggal dunia. Kerana apabila dia telah meninggal dunia, waris ataupun keluarga terdekat hendaklah mengambil berat dan mengambil perhatian supaya di hari akhirat kelak amalan dia takkan tergantung asbab kerana satu, kerana hutang belum terlunas, hutang belum diselesaikan. So, hutang adalah antara perkara yang amat dititik beratkan, di mana kalau kita masih ada hutang dekat dalam dunia ni, kita tak settlekan lagi and then kita meninggal dunia, maka amalan kita akan tergantung kerana asbab hutang. So, hati-hati, jangan kita pandang sebelah mata, dah kita duk sibuk berhutang, lepas tu kita pula berat untuk membayar hutang tersebut. So, hati-hati, jangan jadikan hutang ni adalah punca rezeki kita tersekat. Dekat luar sana ramai yang sedang struggle, ramai yang sedang dalam kesempitan hidup, tetapi bukan bermakna itu untuk menggalakkan kita berhutang. Sebenarnya bila makin kita sempit, makin kita struggle dalam hidup, cara dan solusi yang terbaik adalah dengan cara sedekah. Sebab sedekah dapat menutup 70 pintu bala dan sedekah dapat membuka pintu rahmat. Sebab tu lagi kita banyak hutang, lagi kita dalam kesempitan, lagi kita dalam keadaan yang struggle untuk hidup, nak teruskan hidup, tak ada duit, macam-macam, lagi kita kena banyak sedekah. Sebab the more you give, the more you get back. Itu janji Allah. Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran,
Allah telah berfirman, barang siapa yang banyak bersedekah, barang siapa yang banyak menginfakkan harta ke jalan Allah, dia akan keluar daripada kesulitan hidup. Dia akan keluar daripada belenggu hutang yang membebankan, insya-Allah. Allah tu maha pembantu. Allah tu maha menyelesaikan masalah kita. Sebab tu bila ada hutang, cepat-cepat bayar, cepat-cepat settlekan. Sebab zaman Rasulullah SAW dahulu, Rasulullah juga ada isu hutang pada zaman Rasulullah. Tetapi hutang yang dia lakukan, baginda lakukan pada waktu itu adalah untuk kemaslahatan ummah. Hutang yang berlaku pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat dahulu adalah hutang yang positif, di mana untuk menggalakkan muamalah, nak menggalakkan perniagaan, perdagangan tu berjalan dengan lancar. And then Rasulullah sendiri sanggup menggadaikan apa yang paling berharga dalam hidupnya semata-mata nak lunaskan hutang tersebut. Tetapi kita pada hari ini, kita pandai meminjam, tetapi orang yang kita pinjam tu, itu yang terhegeh-hegeh minta tagih hutang dekat kita. So siapa yang patut rasa malu dalam situasi ni? Tetapi zaman sekarang semuanya dah terbalik. Orang yang berhutang tak tahu malu, tetapi orang yang bagi hutang tu terkedek-kedek minta hutang dia. Bayarlah duit aku, bayarlah apa yang telah kau pinjamkan. Sebab aku juga struggle sekarang ni, perlukan duit. So di mana letaknya malu dan tahap keimanan kita pada hari ini? Kita just tahu pinjam, and then bertambah lagi pinjaman kita sehingga kita tak ada usaha langsung pun nak lunaskan hutang tersebut. So dalam FTR ada ajar bagaimana kita nak zero serta nak sifar hutang. Nak lunaskan hutang kita adalah dengan cara sedekah. Sebabnya bila kita bersedekah, insya-Allah akan membuka pintu rahmat dan akan menutup pintu-pintu bala dan akan menutup segala kesulitan hidup. InsyaAllah banyakkan bersedekah, banyakkan tangan kita ni menghulur, memberi kepada golongan yang lebih memerlukan, insyaAllah. Walaupun kita saat ini tak ada apa-apa, sedekahkanlah apa yang kita ada. Contoh kita ada barang kesayangan, sedekahlah. Sedekahlah walau apa pun yang kita ada, walaupun hanya sebiji kurma, sedekah. InsyaAllah sedekah itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati syahid pun akan diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang lalu. Kecuali mereka yang masih ada hutang dengan seseorang, maka matinya dalam keadaan yang tidak selamat. Walaupun pada masa itu kita boleh katakan dia mati syahid, tetapi hanya kerana satu sebab dia masih ada hutang, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hutang tu mestilah disettlekan. Kalau kita dah meninggal dunia, siapa yang nak settlekan hutang kita? Itu kalau family kita tahu. Kalau family kita tahu bahawa kita ni sedang berhutang, bolehlah family kita tolong lunaskan. Tetapi kalau andai tiada siapa yang tahu kita ni berhutang sana sini, dah jadi bahaya. Dah jadi amalan kita tergantung. Dah menyusahkan kita nanti urusan dekat akhirat. Merangkak-rangkak kita nak cari orang siapa yang kita berhutang tu. Maafkan saya berhutang di dunia. Berhutang nyawa, berhutang budi. So, sama juga kalau kita hutangan dengan manusia, kita kena bayar pada manusia. Kalau kita berhutang dengan Allah, kita kena bayar dan tunaikan hak Allah. Apa maksud hutang dengan Allah tu? Hutang dengan Allah bermaksud hutang solat, hutang puasa, hutang zakat. Segala perkara wajib yang kita tak lakukan dekat dunia ni, semua wajib kita tunaikan hak-hak Allah. Jangan ada satu pun yang culas. Jangan ada satu pun yang bolos. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Sebab segala hutang-hutang ni semuanya akan dituntut di hari akhirat kelak. Hutang solat wajib dibayar. Qada solat kita. Kalau tak tahu berapa banyak kita telah tinggalkan solat, setiap hari lazimi sahaja selepas solat fardu, sebelum solat fardu, lakukan solat sunat 2 rakaat qabliyah dan ba'diyah. Semoga Allah terima dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Lakukan qada dan qada segala solat-solat kita. Kalau tak pasti, tak apa, kita buat lebih. Buat lebih tak apa. Jangan sampai tak cukup sehingga kita berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana yang tahu untuk hati yang baik, yang ada inisiatif untuk halalkan hutang, itu tak ada masalah. Tetapi kalau orang tak halalkan hutang kita, so kita akan tergantung dekat hari akhirat.
So hutang tu memang wajib dibayar dan jangan buat perkara ni sebagai sesuatu yang ringan, tetapi ini adalah satu perkara yang sangat-sangat berat di hari akhirat kelak, kerana amalan kita akan tergantung di hari akhirat kelak. Di hari penghizaban nanti manusia, Allah nak hisap kita. Rupa-rupanya ada satu yang menjadi blokej dan penghalang bagaimana Allah nak serahkan buku catatan amal nanti dekat kita, sama ada daripada tangan kanan atau tangan kiri, sebab hutang semuanya jadi berat di hari akhirat kelak. So jangan anggap hutang tu adalah perkara yang simple. Jangan anggap hutang ni adalah sesuatu perkara yang tidak ada makna apa-apa. Kita tahu kita berpinjam, kita pinjam. Contohlah hutang PTPTN ke, hutang kereta ke, hutang rumah ke, wajib untuk kita bayar sebab kita berhutang dengan pihak-pihak tertentu. Sebab kita gunakan segala material yang kita, aset yang kita dah beli secara angsuran bayaran bulanan, macam beli rumah ke, beli kereta ke, kita tak bayar cash. So kita kena selesaikan, dan kalau kita telah meninggal dunia, ada pihak-pihak tertentu, waris kita ke, saudara terdekat kita ke, keluarga terdekat kita yang akan kena bertanggungjawab. Lagi-lagi hutang dengan manusia, wajiblah kita bayar dan lunaskan dengan tanpa kurang 1 sen pun, insya-Allah. So apa penyebab dan apa punca kenapa hutang ni berlaku dalam kehidupan kita, dan apa kesannya dalam institusi kekeluargaan? Sebenarnya hutang ni, kalau kita lihat, banyak keburukannya daripada kebaikan. Keburukannya adalah apabila seseorang tu berhutang, kebergantungan dia kepada Allah sangatlah sedikit. Sebab kita boleh usaha zaman sekarang ni, boleh berniaga, boleh melakukan apa sahaja perniagaan serta pekerjaan yang halal, semata-mata kita nak selesaikan hutang kita. Tetapi saat ini kita just tahu pinjam, tetapi tiada langsung usaha untuk melunaskan hutang tersebut. Tetapi hutang makin bertambah, usaha untuk kita bayar langsung tak ada. Kita boleh buat bisnes online, boleh berniaga, boleh cari pekerjaan yang halal. Asalkan rezeki tersebut berkat, insya-Allah sikit-sikit kita bayar, lama-lama akan lunas juga. Tetapi sejauh manakah tahap kebergantungan kita kepada Allah pada hari ini? Kita hanya je serahkan, tak apalah aku mati nanti, suami aku tolong bayar, aku mati nanti, tak apalah mak ayah aku ada kat kampung. Kita yakinnya kita bahawa mereka akan tolong bayarkan untuk kita. Bagaimana kalau mereka sendiri yang tidak akan bayarkan untuk kita? So, habislah kita di hari akhirat kelak. Semuanya tak akan terlepas hanya kerana sebab hutang. Walaupun kita amal kita banyak mana pun, tetapi hanya kerana sebab hutang yang akan Allah hisap dahulu di hari akhirat kelak. So azabnya amatlah pedih di hari akhirat kelak. Azabnya tersangatlah pedih. Balasan Allah itu pasti kepada mereka yang suka berhutang, tak nak bayar. Orang lain pun ada juga struggle hidup. Kalau kita tak nak susahkan kehidupan orang lain, mana-mana yang tahu dia ada hutang dengan kita, halalkan hutang tersebut dan insya-Allah redakan. Bila mana kita cakap pasal konsep halalkan hutang, hendaklah kita sebenar-benar reda. Jangan bila kita kata kita halalkan hutang, and then tahun berikutnya kita dah ungkit lagi. Aku tolong kau bayarkan kau hutang, tapi kau masih lagi buat jahat dekat aku. So kita tak nak macam ni. Biarlah bila kita halalkan sesuatu hutang tu, halalkan dengan seikhlas hati. Halalkan dengan konsep reda. Kita dah tak ada dah ungkit-ungkit. Kita dah tak ada dah sebut-sebut. Biarlah Allah yang maha menilai. Segala apa yang kita halalkan tu, biarlah Allah yang ganjarkan kita dengan pelbagai kelebihan di dunia kerana meringankan bebanan orang lain. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kesusahan orang lain. Sebabnya bila kita mudahkan urusan orang, sebenarnya Allah berganda-ganda lagi mudahkan urusan kita. So jangan berkira-kira, mana-mana seikhlas hati kita, belajar konsep reda, belajar konsep tawakal, insya-Allah kehidupan kita akan lebih aman, damai, tenang dan sentiasa. Hubungan silaturahim pun tak ada pergaduhan. Sebab selalunya yang bab pinjam-meminjam ni selalunya berlaku dalam kalangan keluarga, dalam kalangan adik-beradik, dalam kalangan kawan, BFF. Sebab dia percaya kan, aku kan kawan baik engkau, kau kenalah bagi aku pinjam.
So kepercayaan tu boleh terhapus hanya kerana kita percaya dekat kawan kita, tetapi kawan kita buat sesuatu yang merosakkan hubungan silaturahim tersebut dengan cara hutang yang tak nak dibayar. Sengaja tak nak bayar sebab dia tahu, tak apalah, kau kan BFF aku, kau mesti halalkan nanti. So kita tak boleh ada mindset macam tu. Kita mesti juga ada usaha untuk bayar. Kita dah tahu pinjam, kita tahu kena bayar. And then kalau kita yakin, kita tak yakin nyawa kita ni, entah-entah esok lusa kejap lagi Allah cabut, siapa nak bayarkan hutang kita? Sebab tu ada sesuatu petua di mana ada orang ustaz-ustaz kongsikan, di mana bila kita tahu kita berhutang, catatkan dalam satu buku supaya satu hari nanti ada orang terbaca bahawa oh, Soleha ada berhutang dengan si Polan bin si Polan RM sekian-sekian. So tak adalah tergantung amalan kita ni. Macam yang Faz selalu buat kan. Faz ada kongsikan hari tu satu tips sebagaimana kalau satu hari nanti Allah cabut nyawa kita, tapi memang kita saat ini masih belum mampu untuk lunaskan 100% hutang, catatkan dalam satu buku supaya satu hari nanti ada orang terbaca, orang terapat kita ke, suami kita ke, mak kita ke, lebih baik kita bagi tahu kepada orang yang rapat supaya amalan kita nanti tak tergantung di hari akhirat sebab kerana hutang sahaja. Walaupun 10 sen, walaupun RM1, RM1 tu kecil je, tetapi hutang tetap hutang. Tak kira lah amountnya tinggi ke, amountnya rendah ke, hutang pasti kena kita bayar walau hanya 1 sen beza dia, insya-Allah. Macam kita seller dengan buyer pun. Kalau contoh ada muamalah yang ada baki daripada hasil perniagaan tu, contoh ada baki 10 sen, hendaklah kita lafazkan ijab dan kabul tu secara jelas supaya kita tak ada berhutang dengan si seller, kita tak ada berhutang dengan buyer. Contoh buyer harga buku 499 and then buyer tersebut bayar RM500, ada baki RM1 kan. So bila mana seller dan buyer tu tak ada ajab ikat dan kabul, saya halalkan RM100 tu, tak apa, hadiah untuk awak. Kalau macam tu selamat. Tetapi kalau tiada ijab kabul, itu dianggap sebagai hutang. Sebab tu dalam muamalah pun kita sendiri kena cakna. Jangan sampai ada hutang-hutang. Contoh 10 sen pun. Buku Syurga Naim harganya RM37.90. Tetapi customer sebab dia bayar melalui mesin, ada baki RM2.10 sebab dia bayar 40 dekat mesin ATM. So baki tersebut kita hendaklah perjelaskan bahawa baki tersebut kita nak transfer ataupun selit dalam parcel. Kalau dia kata dihalalkan, itu selamat, tak ada masalah. Kita dah tak ada hutang dan muamalah tersebut adalah muamalah yang sah. Tak ada hutang antara seller dan buyer. So semua ni kena cakna, kena cek balik kok kita ada terhutang dengan orang ke, kita beli barang ada hutang ke, kita kena cek, insya-Allah. Kalau kita cek, maka kita akan selamat daripada bebanan hutang. Kerana hutang sangat pedih azabnya di hari akhirat. Dan kita tak nak berlaku pergaduhan, tak nak berlaku permusuhan, tak nak berlaku segala emosi-emosi negatif yang boleh merosakkan hubungan silaturahim. Kita tak nak macam tu. Okay, harap semuanya jelas. Kita tak nak hutang dengan sesiapa sahaja, hutang dengan leader ke, hutang dengan guru-guru kita ke, hutang dengan kawan-kawan kita ke, hutang dengan kawan satu tim ke, settlekan dan lunaskan. Kalau tak pasti, kita sedekah je. Kita cakap lah, saya sedekah ke awak ni kurang lebih minta halal ya. Macam tu. Barulah kita rasa selamat, hati kita tenang, tak ada fikir aku ada hutang ke tak? Aku ada hutang ke tak? Risau kan? Risau. Bahana hutang tu akan menyebabkan kita susah nanti urusan kita dekat akhirat kelak. Okey, semoga bermanfaat untuk anda semua. Jauhi hutang. Selagi kita mampu untuk berusaha sendiri, jauhi hutang. Jangan tambahkan diri kita dengan bebanan hutang. Sebab diri kita akan bertambah rosak, diri kita akan bertambah payah untuk meneruskan kehidupan dengan bebanan hutang. Okey? Sekian sahaja perkongsian Soleha hari ini. InsyaAllah maaf salah silap daripada Soleha. Tersasul itu biasa, Soleha minta maaf. Segala yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu semuanya daripada pihak Soleha, insyaAllah. Okey? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.